Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, hari ini insya-Allah kita teruskan lagi untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Cuma kali ini kita akan masuk pula kepada bidang sirah. Bidang sirah dan pelajaran nombor 17 yang tajuknya ialah Hajjatul Wada'. Ya. Mungkin ramai yang jarang dengar ni perkataan. Kerana Hajjatul Wada' ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud haji perpisahan. Ataupun boleh kita maksudkan juga dengan haji terakhir. Baik, secara umumnya, Ustaz beritahu di sini, Hajjatul Wada' merujuk kepada ibadah haji yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum baginda meninggal dunia. Maksudnya ini yang terakhir. Dan inilah satu-satunya ibadah haji yang baginda lakukan. Baik, dalam buku teks, boleh buka muka surat 156. Di sini dimulakan dengan satu potongan ayat Al-Quran yang menggambarkan betapa agama Islam itu telah sempurna diturunkan kepada umat Islam dan umat manusia. Baik, Ustaz akan bacakan dan murid-murid juga boleh ikut baca nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Surah Al-Maidah. Baik, kalau lihat di sini maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Baik, jadi ayat ini sebagai satu pengiktirafan bahawa agama Islam itu sempurna sudah. Ya, tidak perlu ditokok tambah lagi dan ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Hajjatul Wada'. Baik. Mari kita lihat pula latar belakang peristiwa Hajjatul Wada'. Baik, kita lihat perbualan di antara ahli keluarga di sini ya. Kita ikut nombor-nombor ni. Ayah, ceritakan tentang latar belakang peristiwa Hajjatul Wada' kepada kami. Hakim, Farhana, Nabi Muhammad SAW pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Baik, daripada perbualan pertama ni kita boleh faham bahawa Nabi Muhammad SAW telah berada di Madinah selepas berhijrah dari Makkah ke Madinah selama 9 tahun. Dan dalam tempoh Nabi kita di Madinah, Nabi tidak pernah kembali ke Makkah untuk mengerjakan ibadah haji. Ya, kita pun sedia tahu bahawa ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang berkemampuan. Tetapi hanya setahun, hanya sekali seumur hidup. Bukannya setahun sekali, bukannya tiap-tiap hari ataupun sebagainya. Sekali sahaja seumur hidup dan ini dibuktikan dengan Nabi kita sendiri pun hanya buat sekali sahaja. Baik, kita teruskan di bawah pula. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Masya Allah, ramainya bilangan mereka. Bilakah mereka berangkat ke Makkah, ibu? Baik, seperti kita semua sedia maklum, ibadah haji hanya boleh dilakukan di Makkah. Ya, kita tawaf di Kaabah yang berada di Makkah itu sebahagian daripada atur cara ibadah haji. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Makkah pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Seronoknya dapat mengerjakan haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Baik murid-murid, di sini ada menceritakan tentang latar belakang
Hajjatul Wada. Antara poin penting ialah kita lihat di sini, iaitu Nabi kita melaksanakan ataupun bergerak menuju ke Makkah pada 25 Zulkaadah tahun keberapa? 10 Hijrah. Berapa ramai yang ikut serta? 90,000 orang. Okey, baik. Kita terus pula kepada muka surat 158 yang terakhir untuk kali ini, iaitu kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Maksud kronologi ini ialah bagaimana atur cara ibadah haji yang baginda lakukan itu dilaksanakan. Baik, nombor 1. Yang pertama, apa yang berlaku? Di Zulhulaifah. Ini semua nama tempat, ya, nama tempat. Jadi dia mungkin jarang kita dengar sebab nama tempat di negara Arab ataupun di Makkah. Zulhulaifah tempatnya. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah, ke satu tempat namanya Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian berihram. Untuk pengetahuan murid-murid, bila kita belajar nanti ibadah haji kan, caranya ialah kita kena berada di satu lokasi atau satu sempadan untuk kita berniat ihram. Berniat ihram ni macam kita berniat untuk solat lah. Kalau kita berniat untuk solat, waktunya kita takbiratul ihram. Tapi kalau untuk ibadah haji, kita berniat waktu kita berada di sempadan untuk masuk ke Makkah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, di Zutuwa. Nama tempat juga. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini, di Zutuwa ini, baginda berhenti dan bermalam. Berhad lagi di sini. Kemudian sampai ke Makkah. Sesampainya di Baitullah, iaitu di Kaabah, di Masjidil Haram, baginda melakukan tawaf dan sa'i, iaitu melakukan pusingan, melakukan pusingan di sekitar Kaabah itu, di pusingan Kaabah itu sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Dan sa'i pula iaitu berjalan daripada Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Itu namanya sa'i. Yang keempat, di Mina. Nama tempat tu Mina. Pada tarikh 8 Zulhijjah. Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda pergi ke Arafah. Arafah pun nama tempat ataupun lokasi. Baik, seterusnya daripada Mina tadi sampai ke Arafah pada tarikh 9 Zulhijjah. Baginda melakukan ibadah wukuf. Kalau di Makkah, di Baitullah namanya tawaf, kemudian sa'i. Kalau di Mina namanya bermalam. Kalau di Arafah namanya wukuf. Ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Nabi menyampaikan khutbah. Macam kalau hari Jumaat, setiap hari Jumaat kan di solat fardu Jumaat ada khutbah. Ataupun waktu raya ada khutbah. Jadi begitu juga waktu Nabi kita membuat ibadah haji, di Arafah baginda menyampaikan khutbah. Baik, kemudian yang keenam, pergi pula ke tempat namanya Muzdalifah. Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Dari Arafah tadi, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Dan daripada Muzdalifah ke Mina pula pada tarikh 11 hingga 13 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Ini ibadah atau atur cara yang dilakukan dalam ibadah haji. Dan terakhir di Makkah, Nabi kembali ke Makkah, pulang dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Maksudnya balik ke rumah semula di Madinah. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid yang Ustaz kasihi, inilah atur cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam ketika melakukan ibadah haji. Hari ini kalau ibu dan ayah murid-murid atau nenek kita yang mungkin pergi ibadah haji, inilah juga atur caranya. Dan kita satu hari nanti pun berharap kita dapat melaksanakan ibadah haji. Tahu tak murid-murid, sesiapa yang melakukan ibadah haji dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Jadi itulah kelebihan orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Baik, jadi sampai sini sahaja. Dua perkara ini perlu kita faham, latar belakangnya, kemudian bagaimana peristiwa ataupun ibadah haji itu berlangsung. Okey, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang.